Kaki saya lutut saya. Sakit. Okay, it's gonna be slippery. It's gonna be slippery. It's gonna be tough. Demi tanah airku, akan kukorbankan jiwa dan raga. Itulah kata-kata yang tersemat di dada anggota tentera kita yang bertugas di perbatasan negara. Di sinilah tempat lahirnya pahlawan. Setiap tahun, Tentera Darat Malaysia akan mengambil lebih daripada 5,000 orang pelatih baru bagi melalui latihan asas selama 6 bulan untuk menjadi anggota Tentera Darat Malaysia. Dalam cabaran Army 24 Jam kali ini, 7 orang selebriti, pelakon dan influencer telah dipilih untuk melalui 4 latihan asas tentera yang direka khas dalam tempoh 24 jam. My name is Aaron Chan and I'm a fitness coach. Saya Yusof Hashim, pelakon dan juga content creator. Nama saya NDT, seorang pelakon aksi. Saya Haris Anwar, saya seorang social media influencer. Hai, saya Satish Varan dan saya seorang pelakon. Saya Fadlan Hazim. Saya seorang pelakon. Saya Amar, seorang pelakon, pelawak pengacara. Dan saya sedia Cabaran 24 jam. Lai. Tapi, mampukah mereka melepasi latihan-latihan ini? Mari kita saksikan. Sebelum bermula cabaran Army 24 Jam ini, ketujuh-tujuh peserta telah tiba di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson bagi sesi melaporkan diri dan pemeriksaan kesihatan. Disebabkan latihan fizikal yang akan dilalui adalah berintensiti tinggi, pemeriksaan ini adalah sangat penting bagi memastikan kesemua peserta menepati tahap kesihatan yang ditetapkan oleh pihak tentera. Bila diberitahu ada medical check-up, sebenarnya saya rasa cuak juga sebab dah lama tak buat medical check-up. So ni buatkan I rasa macam like wow, this is serious. Dia check blood pressure, dia check deformities ni semua. Supaya kita tak menyusahkan diri sendiri dan tidak menyusahkan orang sekeliling time cabaran tu nanti. All of that training memang perlukan badan korang dekat keadaan yang optimum. Sebab injuries can happen anytime. Even though hujan ataupun ni, kita tak tahu macam mana keadaan. Pagi tu semua in a good mood lah. Maksudnya semua tak sabar walaupun tahu memang benda yang kita buat ni tak pernah kita buat. Bila dah pakai all black, kita rasa macam, kita ni seorang perwira sebenarnya. And then kita tiba-tiba nampak beribu-ribu askar tengah training and everything. Oh, vibe tu lagilah buatkan Andy macam okay, excited sangat. Lifetime opportunity I would say. Bukan semua orang akan dapat peluang macam ni. Excitement kan, adrenaline tu dia dah sampai. Lepas tu tiba-tiba macam selamat pagi. Ada satu berita tak baik. Ada inform yang Andy tak dapat join kita disebabkan medical report yang kita buat di website. That was the true story actually, yang you cannot do it. Doktor bagi tahu yang I ada AF. So that time, doktor did mention to me, you cannot do high intensity training. So, saya kalau tanya advice saya, memang saya tak benarkan dia untuk buat benda tu. Walaupun dia rasa dia okey. Sebab kadang-kadang bila dia buat sendiri latihan tu kat rumah, dia tahu limit dia. So, dia rasa dia tak larat, dia stop. Yang ni dia kena habiskan juga. So, takut dia push tu yang dia pengsan. So in the beginning, bila doktor check, ingatkan ini adalah satu masalah di mana jantung mungkin bengkak ke something. So bila in detail study on my sejarah, dan doktor cakap, oh okay, ini sebenarnya mungkin adalah jantung atlet. Sebab kita train hard and then muscle dia kan dia pump lebih kuat kan. So dia akan jadikan kemungkinan jantung dia lebih besar daripada orang biasa. So which is actually good, healthier and stronger. Kita jumpa dengan komando kita. Dia cakap, oh that's actually sama case dengan dia. Dia cakap dia pun ada jantung yang diklasifikasikan lebih besar. And then this is called a superhuman. So I was actually happy. Tapi I didn't know this thing ada plot twist dia yang tak dapat join. No bro, I seriously know what's going on, man. Chill. Kau boleh doh. We have to finish this for Andy. Yeah, for Andy guys. For Andy. One, two, three,
Kami berdua akan menjadi jurulatih tuan-tuan for the next 24 hours. Saya Major Tun Muhammad Barik bin Tun Muhammad Fazil dari Regimen Askar Melayu Diraja. Saya Major Muhammad Farizul Syauqi bin Ismail dari Regimen Gerahas. Namun kita design special activities for you guys for the next 24 hours untuk suit kepada training program ini. Kita dah terfikir dah terbayar adakah dia akan garang dengan kita, buat kita macam-macam, akan punish kita macam-macam. Sebab dia orang yang akan denda kita orang macam-macam, bagikan tugasan. Saya dan Major Farizul adalah pegawai bertauliah dari dalam Tentera Darat Malaysia and therefore adalah menjadi kemestian tuan-tuan untuk memanggil kami dengan panggilan tuan ataupun sir. Is that clear, gentlemen? Yes, sir. Faham? Good. I look up to them. I just like look up. They feel like they're hero ah. You jumpa Batman, Superman for the first time ah. Wow. Kita orang di-provide equipment apa yang kita kena pakai during challenge 24 jam tu. Awal-awal kita orang dah bagi tahu kat semua tim untuk kita buat ni sama-sama. Kita jangan ada competition. Tuan-tuan ada 3 minit daripada sekarang. Tiba-tiba automatic tak tahu kenapa dia jadi macam competition sebab dia cakap dalam masa 3 minit kena siap semua ni. You miss one, you miss two, you might suffer in the battlefield. Tak salah ambil barang kawan kau tak cukup barang dalam medan. Faham ni? Tapi saya dah aim awal-awal lah. Dia dah terabur dekat atas canvas tu. Saya tengok macam ada satu line ni macam semua complete macam. Oh, sebab saya akan tengok barang-barang yang tak sama. Masih ada beras tertinggal. You miss that, you akan lapar dalam medan. Jadi beg ni berfungsi untuk membawa segala peralatan individu termasuk makanan, bekalan peluru, pakaian dan segala peralatan-peralatan lain yang akan digunakan semasa operasi. 30 saat lagi. Dapat dalam 7 bagi aku dah okey dah. Mungkin lagi 3 tu tak apalah, boleh adjust kan. Tapi yelah, boleh adjust pun kita tahu setiap benda yang ada atas poncong masa tu essential. 5, 4, 3, 2, 1, tamat. Ambil beg masing-masing, letak di hadapan tuan-tuan dalam keadaan sebaris. Make sure tuan-tuan ada pack dan webbing set each personnel. So before it started, I dah memang excited lah nak masuk this first obstacle. Bila kita ambil bag tu, everything changed. Everything changed. Okay, standby. Pakai pouch. Use this time untuk betulkan, adjust supaya dia fit kepada badan tuan-tuan. Mana yang dah ready boleh pakai pack. Saya macam tak boleh percaya. First time saya letak belakang je macam, ni berat ni betul ke? Ini bukan berat yang full lagi. Yang dia bagi kita orang cuma 15 kg. Tapi sebenarnya diorang angkat lebih kurang macam 30 ke 40 kg. Mana dah sudah tengoklah kawan. Jangan penting diri. Masa 3 minit je. Seorang collapse, semua kena kejap lagi. Saya dah cakap ni teamwork. Macam mana I nak buat ni the whole day? You know, ada 24 jam kita orang kena angkat benda ni. To be honest, saya rasa Back Army tu is going to be the villain of the whole segment. Okay, gentlemen, make yourself available dekat jalan raya sana. Settle dengan briefing dengan tuan-tuan, dibawa ke tempat permulaan. Benda yang saya paling suka bila Cik Zul, salah seorang PTI, dia mementingkan warm up dan stretching. Memang kita nampak simple, tapi kita ingat tuan-tuan dan puan-puan, tanpa regangan yang elok dan warming yang elok, kita boleh ada risk of injuries, tu ada risk untuk kita nak mencederakan diri sendiri, takut cramp ke apa kan. So Cik Zul, terima kasih Cik Zul. Untuk cabaran pertama Army 24 jam, semua peserta perlu melakukan larian sejauh 1.6 km. Larian ini adalah bertujuan untuk melatih tahap stamina dan kecergasan seorang anggota tentera. Baik, Cik! Okay, standby! Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Masuk je, ping. Lari dalam body system. Lari. Untuk first 100 meters tu okey lagi. 200 meters okey lagi. Masuk 300. Jom. Bila nak berhenti? Oh, hands up. Firstly, saya fikir 1.6 tu macam tak ada hal. Usually saya pun dekat luar everyday, rutin memang jog minimum 3 km lah. Cumanya different environment, badan you totally different thing. It's not your routine kan dekat rumah. So dapat follow. Habis dalam 1.6 km lari tu, terus masuk obstacle course. Seterusnya adalah cabaran merentas halangan. Dalam cabaran ini, peserta perlu melepasi 12 halangan. Kesemua halangan ini direka khas bagi melatih tahap fizikal dan kekuatan anggota tentera. Setiap anggota wajib melepasi halangan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk menjadi seorang tentera.
Ini adalah salah satu benda yang paling saya risau sekali. Geng, aku perlukan lepas obstacle ni je. Kalau aku lepas obstacle ni, yang lepas-lepas ni aku takkan ada masalah punya. Aku jamin. Obstacle ni lah yang akan buatkan aku injured awal. Saya ada banyak problem dengan fizikal saya. Saya ada 6 problem dekat lutut saya. Aku kaki ni nak naik tak boleh, tak lepas. Tu yang saya jadi sangkut sikit. Sorry tu siap, memang nampak saya loser lah. So benda tu sebenarnya senang je. Tapi kita je tahu kemampuan kita macam sebab kita dengan injury kita semua. Guys! Hey! Okay, good. Hit. You need your shoulder up. Shit. The shoulder kena naik. Oh, saya tak boleh tuan. Kaki saya, lutut saya. Kaki sakit. Benda ni dia akan memalukan aku. Ada orang cakap perempuan pun boleh buat benda tu, takkan aku tak boleh buat. Kau dah lah tinggi, takkan kau tak boleh buat. Boleh. Saya buat lagi tuan. Unfortunately not. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki. Okay. Come on, your boys. Move. Let's go. Masuk yang crawl tu. Oh, yang crawl tu itu adalah satu benda yang sangat-sangat bagi saya itu adalah satu benda yang jahanam untuk saya sebenarnya. Yang paling jahat sebenarnya bila kita kena crawl under the fence tu, memang kita kena stay down dan kena move memang fluid. Kita kena tahu tempo. Kalau kita lari tempo 1, 2, 3, 4 tu, dia akan jadi penat. Bagi saya start feel the fatigue during the obstacle course. Dengan batu lagi, dengan air, dengan bunyi meletup, pam. Kita tak boleh kontrol nafas. Let's say wire dekat sini, tanah macam ni, so dia makin sempit. Dia macam ni, makin sempit. So bag yang besar ni, dia akan sangkut dekat wire yang hujung-hujung. So we had to really be like dalam lumpur. So last slide sampai sangkut juga. So sebelum tu dia make break aja juga. Reverse back, patah balik. So last slide buat apa? I lekatkan muka dekat tanah, baru je boleh keluar. Tolak. Pap, sampai ke yang tempat darwah yang last kali tu. Sangkut time tu saya nak tolak pun dah tak larat. Sebab saya tak boleh nak bengkok. Kaki saya tak boleh nak tolak dengan kuat. Semua memang support dah antara satu sama lain. Ya, siapa yang tak mampu kita tarik. Saya dah boleh cakap kita orang dah macam brotherhood for real. Padahal baru jumpa macam satu hari tau. Okay, relax. Wait. Hold on. Yeah. Come here. Let's go. Okay, it's gonna be slippery. It'll be tough. Wet. Do your best. Buat yang terbaik je. Dah penat dekat crawling tu, masuk pula dekat gayut. Satu badan dah basah kan. And then kita orang pakai glove. I immediately took out the gloves because I knew confirm tak boleh pegang. I really had a mental wait, kenapa ni? So that bag really changed everything. Sebab berat bag tu, dia rasa macam it's pulling you back. And then you're trying to hold on to the handlebars. Everything felt super difficult at that time. Pace. 2 kali. 2 attempt saja. Setiap orang 2 attempt saja. Masuk gagal jalan. Boleh je pegang tapi sleep all the time. Sleep. Just get wet. Just get wet, boys. Let's go. So time tu I rasa macam, okay, maybe I really need to take lead now. I decided okay, let's not waste time here. Don't worry about it. Don't waste the time. Just if it's too much, just fall in the water. Tapi bila Aaron cakap macam tu, dari awal bismillah tu saya dah tahu dah. Oh, dia ni kena sampai.
kena sampai. Saya tak, setiap obstacle tu saya nak experience. Macam ni ke rasa dia, berangkat dia macam nak. Dua kali. Dia punya white besar kan, tapi semua orang go through the same area. Dia tak pergi ke tempat dry. Dalam hati saya macam, kenapa semua pergi kat sini? Dah tahu basah kan. Pergi tepi, kat rumput tu, kita pergi ujung sikit, okey kering. Saya tanya dulu dekat I, cakap, boleh skip tak? Tak kisah, dia kata. Saya skip, tapi saya skip 3 bar, terus tu jalan. Bila Ucup finish up the monkey bar, then I realised this is not always about the strength, teamwork, and also you have to use your mental strength. Tarzan swing, kaki saya pula sangkut dalam kolam. Sangkut dalam kolam tu yang buatkan saya jadi lagi berat, lagi lemah. Bila sampai imbalance tu saya dah lega sikit dan saya rasa saya nak berterima kasih dekat kawan saya sebenarnya. Kalau saya buat seorang, saya rasa saya dah tak buat dah. Saya memang dah pull out dah tu. Dan bila saya tengok, inilah rupanya kerjasama yang sebenarnya kita perlukan. Go, come on! Yes! Come on, go! Yes! Come on! Yeah! Yeah, come on! Bro! Go. One. Together. Come on. Together. Satu. Satu. Dua. Tiga. Ya. Selo one. Dua. Ya. Okay, one more round. Let's go. Memang puas finishing it as a team. Memang rasa macam like, it was a big achievement, especially seeing everybody finish together. So, only thing we akan cuba adalah, so kita buat silap. The next thing, kita kena cuba jangan buat silap. Ini hanyalah perkara yang paling asas. Paling asas. Tidak menyentuh walaupun di hujung kuku seorang tentera. Okey? Perkara paling asas ni kalau tuan-tuan tak mampu nak buat dengan sebaik-baiknya, kena lebih lagi latihan. Baik, tuan. Itu yang apa dihadapi oleh tentera darat Malaysia. Okey? Baik, tuan. Okey, sit down. Good job. Sekiranya kita tidak prepare kita punya mental, kita tak boleh simply ataupun semudahnya untuk pergi berperang kerana dalam peperangan kita tak boleh mengambil jalan yang mudah. Namun, sudahkah mereka bersedia untuk menempuhi cabaran kedua? Mari kita saksikan dalam episod seterusnya. Cannot walk straight. We'll just get to the point. We'll find a way to the point. Don't worry. No, bukan. Itu kadar, Gonna go there. Don't worry. Jangan pergi sana, What? Bukan situ.